para ahli jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama menunaikan solat jemaah di surau Baitul Rawdah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali melainkan mereka yang beriman dan beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi saya ada beberapa pengumuman untuk disampaikan hari ini. Saya mengambil masa tuan-tuan sedikit sebelum kita masuknya waktu solat Jumaat. Bagi yang pernah mendengar, anggaplah sebagai ulangan, dan bagi yang belum pernah mendengar, sebagai maklumat yang pertama diterima. Yang pertama, hari ini kita dapat kunjungan daripada syarikat edaran niaga yang menjalankan kutipan wakaf Al-Quran ada di luar sana. Dia buat kutipan ini bagi tujuan untuk disedekahkan kepada Jabatan Perkin Kuala Lumpur. Jadi sama-sama lah bagi yang berhadiah untuk mewakafkan Al-Quran boleh membuat demikian selepas solat Jumaat. Yang kedua, kita juga alhamdulillah daripada semalam dapat kunjungan daripada jemaah tabligh Bandar Pasir Puteri. Jadi dengan kehadiran ahli jemaah yang memangnya tujuan dia hanyalah untuk mengajak tuan-tuan datang solat berjemaah di masjid ataupun surau. Tidak ada tujuan lain. Kehadiran mereka hanya satu saja, mengingatkan kita untuk datang solat berjemaah di surau. Kalau kita tengok sekarang ini program solat subuh macam Jumaat, banyak masjid surau telah mengadakan program solat subuh macam Jumaat. Bagi surau Baitul Rawdah, kita juga ada perancangan, tapi ada sedikit perubahan, iaitu pendekatan kita bukan setakat solat subuh. Kita nak mengimarahkan macam solat Jumaat sebagaimana tuan-tuan yang ada sekarang. Kita juga nak solat Isyak berjemaah. Sebabnya kalau kita tengok dalam hadis yang ada mengatakan sesiapa yang solat Isyak berjemaah, umpama dia beribadah separuh malam. Dan bagi yang solat subuh berjemaah, umpama dia beribadah sepanjang malam. Jadi kalau kita buat solat subuh saja macam jemaah, maknanya kita masih lagi hanya melakukan setengah saja amalan. Apa yang tanggungjawab ahli jawatan kuasa surau ingin program kita adalah untuk mengajak tuan-tuan yang berkelapangan untuk datang solat
isyak berjemaah dan subuh berjemaah supaya kita mendapat fadilat mengenai 10 malam sebagai kita beribadah. Berkenaan program surau, kita melakukan sedikit pembaharuan. Okey, yang pertama, seperti mana biasa selepas solat Isyak kita mengadakan bacaan surah Al-Mulk. Di semua surau masjid memang buat program yang sama. Jadi dijemput tuan-tuan, luangkan masa sedikit lepas waktu Isyak, duduk sama-sama kita baca surah Al-Mulk sebagai penutup kita pada hari tersebut. Terusnya pada hari Khamis, setiap hari Khamis pihak surau ada membuat majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Bagaimana tuan-tuan, semalam kita mendapat tajaan 2 ekor kambing. Selepas baca Yasin, tahlil, jemput semua sekali yang penting untuk menjamu selera. Semalam kita dapat 2 ekor kambing. Bukan setakat itu saja, apa yang pihak surau rancang bukan hanya sekali sebulan. Kalau boleh, kalau ada penaja-penaja yang berhajat, sila jumpa dengan ahli jawatan kuasa surau. Kalau boleh, setiap minggu kita adakan majlis baca Yasin, tahlil dan disertai dengan jamuan yang berat. Okey, dibuka kepada semua ahli jemaah. Okey. Seterusnya pada hari Jumaat pagi macam pagi tadi. Okey, biasanya setiap pagi, kalau malam kita tutup kita baca surah Al-Mulk. Setiap pagi kita baca surah Al-Waqiah. Jadi saya tahu ramai ahli jemaah sibuk nak pergi kerja. Kalau lewat di KL ni akan melibatkan pelakunya traffic jam, lambat sampai ke pejabat. Jadi saya mengalu-alukan bagi yang berkelapangan, yang ada masa dalam masa 5 ke 10 minit saja, duduk sama-sama ahli jemaah yang ada untuk kita baca surah Al-Waqiah sebagai pembuka hari. Itulah program setiap hari. Manakala pada hari Jumaat, sepatutnya surah Al-Waqiah kita tukar kepada surah Al-Kahfi. Pun pendek juga, hanya 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Jadi dijemput tuan-tuan yang berkelapangan menyertai program surau yang kita rancangkan. Dan insyaAllah mulai bulan depan saya akan bawa perkara ini ke dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa. Kita mula dengan hari Jumaat, penghulu segala hari. Selepas solat subuh berjemaah, bacaan surah Al-Kahfi untuk hari Jumaat saja. Saya akan bawa ke dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa untuk mengadakan sedikit jamuan bagi yang dapat membaca Al-Quran surah Al-Kahfi pada hari tersebut. Sekali pertama, sekali dalam seminggu. Sebabnya kita masih lagi kekurangan dana untuk program-program. Kalau nak kata setiap hari tak bolehlah mau ke program masjid, dana masih dalam bajet lagi. Jadi untuk pertama saya mula dengan insya-Allah kalau mendapat persetujuan semua AJK,
saya akan mula untuk hari Jumaat. Selepas baca surah Al-Kahfi, kita ada sedikit jamuan pagi, minum pagi. Mana yang so sibuk macam mana nak pergi kerja, paling tidak pun dia ambil, dia boleh bungkus bahari sekurang-kurangnya. Okey. Okey, yang terakhir, tuan-tuan dah dengar dah tadi, selain daripada program yang kita rancangkan itu, ada juga bermula pada minggu lepas saya dah buka semula ceramah kuliah setiap malam, bukan setiap malam, iaitu 6 kali dalam seminggu, iaitu hari Isnin, Rabu, hari Khamis kita bacaan Yasin, tak ada kuliah. Hari Jumaat kita ada tazkirah sebelum Jumaat secara konsisten lah. InsyaAllah saya akan cari penceramah. Lepas tu hari Sabtu pagi kuliah subuh, dan Ahad ada 6 kuliah. Di setiap kuliah kita, selepas kuliah kita akan adakan sedikit jamuan. Jadi program yang kita rancangkan itu memerlukan banyak dana untuk kita cover semua sekali. Jadi saya membuka peluang kepada tuan-tuan semua, mana yang mempunyai kelebihan, Allah bagi rezeki yang lebih. Kita tak pandai berceramah, kita bagi tak ceramah. Kita tak ada duit nak buat masjid surau dalam jumlah yang banyak. Sekurang-kurangnya kita menginfakkan sedikit rezeki yang Allah bagi itu pada surau untuk pihak surau menjalankan aktiviti surau. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya bagi sedikit kalimat tadi, ulasan tadi, dapat tuan-tuan ambil peringatan, dan mana yang ada kelapangan kelebihan di situ boleh membuat manfaat yang lebih. Sekian, terima kasih.